We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've changed. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertamanya kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan untuk kita pada malam ini untuk tuan-tuan melaksanakan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita manfaatkan waktu yang terluang pada malam ini untuk kita membacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sabda dengan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadapnya, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung daripada bacaan kitab Syurga dan Neraka ini. Itu jika tuan-tuan masih ingat lagi pada kuliah yang lalu, kita bahaskan perkara berhubung dengan jaminan masuk syurga dan neraka ni. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan yang seterusnya, sebagaimana telah saya janjikan atau disebut bertontuan pada kuliah yang lalu, iaitu 3 golongan manusia. Kita nak mengetahui 3 golongan manusia yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk syurga. Siapakah mereka yang dikatakan 3 golongan ini? Baik, kita pergi pada persoalan dalam kitab. Kata penyoal ini,
Dia kata, saya ingin tahu syarah pada sebuah hadis kursi yang menyatakan bahawa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada hadis yang agak panjang juga. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Itu Abu Musa al-Asy'ari berkata bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat kaum muslimin ini terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, masuk syurga setelah dihisab. Dan yang ketiga, mereka datang dengan bau dosa yang amat banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat, meskipun dia maha mengetahui berbanding mereka, yakni siapakah mereka itu? Lalu malaikat menjawab, mereka adalah hamba-hambamu yang miskin. Allah berfirman, ambillah dosa-dosa mereka dan berikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan dosa-dosa mereka ditukar menjadi kebaikan, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Baik, kata bukan kitab ni tuan-tuan, itu hadis ini terdapat dalam kitab 110 hadis kursi yang dikarang oleh Sayyid Mas'ud Al-Hasan dan semakan ataupun tahqiq dibuat oleh Ibrahim Muhammad Qina, terbitan Darussalam tahun 1996 Masihi bersamaan dengan 1417 Hijrah. Itu hadis ni letaknya pada hadis yang ke-8 pada muka surat ke-19 hingga ke-20. Artinya orang yang menanya soalan ni tuan-tuan bukan dia sekadar tanya je. Dia quote hadis tu, dia ambil, dia selidik hadis tu di mana duduknya dalam kitab 110 hadis kursi. Dan hadis tu diambil daripada riwayat Al-Hakim. Dan dia kata, apakah makna hadis ini dan sejauh manakah kesahihannya? Baik, jawab perkaran kitab. Baik, hadis ini terdapat juga dalam kitab Sahih Muslim, iaitu yang senada ataupun yang lebih kurang makna yang sama dengan dia, iaitu pada hadis yang ke-2767 daripada Abu Musa juga radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bizunubin amthalil jibal fayaghfiruha Allahu lahum wa yad'uha 'alal yahudi wan nasara. Itu bermaksud pada hari kiamat kelak sekumpulan kaum muslimin datang dengan bawa dosa sebesar gunung, lalu Allah mengampuni mereka dan dosa-dosa mereka diberikan kepada orang Yahudi dan orang Kristian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah, jika tuan-tuan lihat tentang kedua hadis ini, yang pertama adalah hadis Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, agak panjang. Dia ceritakan bagaimana pada hari kiamat kelak manusia ini akan bangun dalam keadaan, manusia masuk syurga ini termasuk dalam keadaan 3 golongan, terbahagi kepada 3 kumpulan. Iaitu yang pertamanya, mereka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Ada sekumpulan manusia masuk syurga Tuhan ini tanpa hisab. Dan jika kita baca beberapa riwayat yang lain tuan-tuan, ada riwayat menyebut tentang golongan ini ada 70,000 orang. 70,000 orang. Dan siapakah mereka? Kalau kita nak tahu siapa mereka ni, perbahasannya dalam hadis yang lain cukup panjang juga. Ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu
Dia bercerita kepada para sahabat. Nabi kata ada di akhirat, di hari kiamat besok, di hari akhirat besok, ada Nabi yang bersama-sama dengan beberapa orang. Ada Nabi yang bersama-sama dengan dia satu atau dua orang. Ada Nabi yang bersama-sama dengannya siapa pun tak ada. Dan aku diperlihatkan tentang satu kumpulan manusia yang ramai. Jadi aku menyangkakan, kata Nabi, mungkin akulah kot dan umatku di situ. Rupanya itu Nabi Musa AS dan pengikutnya. Dan kemudian diperlihatkan satu jumlah yang lebih kurang hampir 70,000. Rupa-rupanya mereka ni adalah bersama-sama denganku. Sahabat tuan-tuan bila dengar Nabi sebut, mereka tanya, ya Rasulullah, adakah mereka ni Rasulullah di kalangan para sahabatmu? Dan Nabi diam. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah baginda, dan Nabi keluar. Masa Nabi masuk ke rumah tu, para sahabat bertanya-tanya, siapa golongan ni? Adakah kami ni para sahabat yang termasuk 70,000 orang yang masuk syurga ini tanpa dihisap? Tengah mereka saling duk berteka-teki dekat luar ni tuan, Nabi SAW keluar. Tadi Nabi masuk rumah, Nabi keluar balik. Dan Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, siapa orang-orang yang ni masuk syurga tanpa hisap ni? Humul ladzi la yatatayyarun. Mereka ini adalah orang yang tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ni tuan-tuan, saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu, dia satu amalan orang Arab jahiliyah, yang mana kalau mereka ni nak pergi ke mana-mana, dia akan ambil satu seekor burung, dilepaskan. Kalau burung tu bergerak ke sebelah kanan, maksudnya hari tu dia boleh pergi. Kalau burung tu bergerak sebelah kiri, maksudnya apa? Ada macam sial lah hari tu, jadi patah balik. Dan dalam masyarakat kita tuan-tuan, perkara ni juga kadang-kadang tidak terlepas. Maksudnya berlaku kepada sebagian manusia yang mereka percaya kepada benda-benda yang seperti ini. Saya pernah jumpa satu orang dulu, sedang elok naik kereta tuan-tuan, dia nampak biawak melintas. Dia kata, oi, celakoi biawak ni, ini mesti malang nak menimpa ni. Ada tuan-tuan, kita menganggap sial tentang suatu perkara. Sebab tu ada hadis yang Nabi larang, la tayra ila tayruk. Tidak ada sial kesialan, melainkan semuanya hak milik Allah yang menentukan baik ataupun buruk. Kita pula tuan-tuan yang pergi letak alamat-alamat tertentu. Sama juga kepercayaan-kepercayaan setengah kita. Kadang-kadang bila datang masuknya rama-rama ke rumah, apa dia kata tuan-tuan? Ni ada tamu jauh nak datang katanya. Masya Allah, macam-macam. Jadi ini boleh bawa kepada tatayur. Itu kepercayaan tentang satu perkara yang salah. Bila kenduri, asal kenduri je pecah gelas, mula usah hati, habislah kita. Ni pecah gelas ni mesti tanda tak berapa elok ni. Gamaknya pengantin ni jodoh kejap kot.
macam-macam tuan-tuan. Dah nama kenduri biasa dah tuan-tuan perkara tu berlaku. Dah main pinggan, main cawan, main pinggan, main cawan, setakat 1-2 pecah tu perkara yang normal sepatutnya. Tapi kita tak mula fikir macam-macam. Jadi antara golongan yang Nabi sebut mereka ni yang masuk syurga tanpa hisab ini, humul ladzina la yatatayyarun, mereka tak percaya kepada benda-benda yang sial-sial ni. Kita nak sebut pun susah. Sial mayal apa benda tu, bahasa tentang sial ni ya. Wala yastarqun, mereka juga tidak meminta untuk diruqyah. Baik Ustaz, apa saya ruqyah? Tak boleh pula. Bukan kami dengar sekarang ni perubatan Islam beruqyah ke Ustaz? Yang dimasukkan hadis ni apa tuan-tuan? Bukan ruqyah yang menggunakan ayat Quran itu, tidak. Ni ruqyah yang menggunakan ruqyah yang ada unsur kesyirikan kepadanya. Ruqyah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kita jampi. Kita tak salah menjampi dengan baca ayat Quran berdasarkan hadis yang sahih. Beberapa riwayat yang kita pernah baca tentang sahabat yang meruqyah dengan surah Al-Fatihah umpamanya, dan diharuskan oleh Nabi SAW, itu tidak ada masalah. Tapi yang dipertikaikan di sini ialah mereka yang beruqyah dengan ruqyah yang menyalahi syariat. Ruqyah yang mungkin ada unsur-unsur pemujaan. Saya pernah terdengar orang yang duduk ruqyah ni disebut Panglima Awang Hitam mana lah tuan-tuan. Sebut Panglima Hitam lah apalah. Yang ni yang agama larang. Wala yaktawun, dan mereka juga tidak menggunakan perubatan daripada besi panas. Ini satu bentuk perubatan dahululah yang dilarang. Nanti kita akan lihat dia punya penerangan sikit. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ni orang-orang yang kepada Tuhan mereka bertawakal. Maksudnya mereka ni tuan-tuan orang yang benar-benar tidak melakukan syirik dengan Allah Ta'ala. Bahkan di saat kaum mereka, di saat masyarakat mereka buat benda-benda syirik, mereka boleh menghindar diri daripada perkara-perkara yang berkenaan. Ini golongan yang dikatakan masuk syurga tanpa hisab. Ini ada artinya golongan ini lebih kurang 70,000 disebut. Baik, yang kedua dia kata itu masuk syurga setelah dihisab. Yang keduanya ada manusia masuk syurga setelah dihisab. Itu kebanyakan manusia kita tahu tuan-tuan dalam beberapa hadis yang menceritakan tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Perkara yang semua kita mengimani tentang perkara tersebut, tentang hari kebangkitan di hari kiamat. Ada beberapa riwayat yang kita baca tentang manusia akan dibangkitkan dalam keadaan mereka bertelanjang, tidak berpakaian, dan dalam keadaan mereka tidak memakai alas kaki, tak ada pakai kasut. Hari ini kita berbangga dengan kasut kita. Besok kita bangun di akhirat, esok tuan kasut pun tak pakai. Dan selepas daripada itu, jika lelaki dia akan bangkit dalam keadaan dia tidak berkhitan. Sampai kita baca hadis berkenaan yang sampai Aisyah kata, tidakkah pada ketika itu Rasulullah masing-masing akan melihat aurat masing-masing, dan Nabi seperti sedikit kelihatan macam marah jugalah. Dan Nabi kata ketika itu tidak ada siapa lagi yang akan melihat sesiapa, kerana ketika itu semua orang akan memikirkan apakah yang berlaku, apakah nasib yang akan menimpa mereka. Janganlah tuan harap masa tu nak tengok orang ni, nak tengok ni, tak ada dah tuan-tuan.
Masa tu di benak fikiran manusia pada ketika itu, yang mereka fikirkan nasib mereka ni macam mana. Tak mahu dah bangkit pada hari kiamat, lagilah kita mengetahui, ya Allah, rupanya apa yang selama ni aku dengar di dunia dulu, ya Allah, selama ni aku dengar di kalangan apa ni, sampai ustaz-ustaz aku, ustazah-ustazah aku masa di sekolah umpamanya contoh, rupanya benarlah berlaku perkara-perkara ini. Dan manusia memikirkan hal mereka masing-masing. Saya pernah menziarah seorang pesakit, dan pesakit tu akhirnya dia meninggal, tuan-tuan. Dia meninggal. Dan daripada apa yang saya dengar dari keluarganya, ahli keluarga dia pernah sebut ketika dia berziarah ahli keluarga, salah seorang daripada ahli keluarga dia yang sakit ni, dia sebut, macam mana nasib saya ni, apa nak jadi pada saya ni. Maksudnya apa, tuan? Seolah macam kita hampir nak meninggal dunia, seolah kita dah meyakini dah perkara tu akan berlaku. Seolah kita macam merasai, Allah, macam mana aku lepas ni, macam mana aku lepas ni, aku ni macam nak mati dah ni, macam mana aku nasib aku lepas ni. Itu masa kita duduk di alam dunia ni, tuan-tuan. Kita dah merasai ketakutan perkara tersebut. Jadi bayangkan macam mana ketika manusia dibangkitkan. Dan sebab itu ketika ada beberapa riwayat lain menyebut ada manusia yang bangun menuju ke padang mahsyar, adalah keadaan mereka ini yang menaiki tunggangan. Ada kalangan mereka yang berjalan kaki. Ada di kalangan mereka yang berjalan dengan mukanya. Kita di dunia ni, tuan-tuan, berjalan dengan kaki, mereka berjalan dengan muka. Itu mengikut amalan mereka masing-masing. Maka ketika kita melalui keadaan ini, manusia melalui keadaan ini, mereka akan berkumpul di padang mahsyar, dan seterusnya mereka akan menunggu tentang apa yang dinamakan sebagai al-hisab, perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran sebut, jika tuan-tuan buka dalam surah Al-Isra, wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa tukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu manshura. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Iqra kitabaka kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetap kalungnya pada lehernya, dan keluarkannya padanya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Apa tujuan kitab itu? Sebagai catatan untuk Allah Subhanahu wa taala menghisab. Sebab kita tak termasuk dalam golongan yang masuk syurga tanpa hisab tadi tu. Dia akan berlaku manusia, ada yang dia melalui penghisaban, ada yang tak melalui hisab. Dan ada hadis kan yang pernah kita dengar dulu, dan hadis surah Imam At-Tirmizi umpamanya, la tazulu qadamun ibni adam yawmal qiyamah inda rabbih hatta yas'al an khamsin. Tak akan bergeser, tak akan berganjak kaki manusia di pada hari kiamat kelak dari sisi Rabbnya, sehingga dia akan ditanya tentang 5 perkara ini. Artinya apa? Artinya kalau kita ni tak dapat masuk syurga secara terus, kita akan melalui satu al-hisab, penghisapan daripada Allah Ta'ala yang cukup menakutkan kita semua. Saya selalu bagi analogi yang mudah.
Tuan-tuan, kita semua ni, ramai di kalangan kita suka medical check up ke tak suka medical check up? Ramai yang pergi suka buat pemeriksaan doktor ke tak suka buat pemeriksaan? Kalau tanya manusia, ramai yang tak suka, tuan-tuan. Sembang kan haji yang senior-senior ni kan, Ji, pergilah buat cek, buat pemeriksaan. Tak nak, Ustaz. Biar kita tak tahu daripada kita tahu, Ustaz. InsyaAllah, tuan-tuan. Biar kita tahu daripada kita tak, biar kita tak tahu daripada kita tahu saja. Kalau tahu orang mula tak tidur malam, nak make makanan pun tengok boleh ke tak boleh ni. Dan kita pun yang berani-berani pergi buat pemeriksaan doktor ni pun, tuan, doktor kata okey Haji, selepas ambil darah ni semua, kita akan buat semakan, kita cek lagi 14 hari 2 minggu datang, kita buat reading, nak baca keputusan, analisis keputusan. Nak dengar doktor bacakan untuk kita tu pun Allahu Akbar, tuan. Itu pun sehati lah. Sebab tahu banyaknya penyakit. Dia tuan boleh bayang tak bagaimana manusia akan nak menunggu kitab yang Allah Ta'ala nak bentangkan pada mereka. Kitab yang terbuka, yang tertulis. Betul, dalam surah yang lain Tuhan ceritakan bagaimana ada orang yang mendapat kitab daripada sebelah tangan kanannya. Kalau dapat terima kitab daripada tangan kanannya, artinya insya-Allah cemerlanglah tu. Siapa yang dapat tangan kiri, jaga-jagalah, tuan-tuan. Ini pada orang yang mereka menghadapi saat-saat ketika mereka dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika timbang inilah baru kita membaca apa yang pernah kita baca dulu, fa amma man saqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangannya, kata Allah, fa huwa 'ishatir radiyah, maka mereka dapat kehidupan yang diridai oleh Allah Ta'ala, yakni syurga Tuhan. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa pula yang ringan timbangannya, artinya ringan dari sudut amalannya, amal solehnya ringan. Yang tadi tu amal solehnya berat sehingga meringankan dosa. Yang ni wa amma man khaffat mawazinuh, dan orang yang ringan pula amalannya, amal di dunia tak banyak, bahkan dosa pula banyak, fa ummuhu hawiyah, maka mereka akan duduk dalam neraka hawiyah. Baik, kemudian dia kata yang ketiga ialah mereka yang datang dengan bau dosa yang amat banyak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat. Sebenarnya Allah tahu tak? Perlukah Allah tanya? Perlukah Allah tanya malaikat siapa dia orang ni? Itu kan tak perlu. Tapi kadang Allah Ta'ala buatkan perkara seperti ini sebagai istihza, untuk menunjukkan betapa hinanya keadaan manusia pada ketika itu. Siapakah mereka itu, kata Allah? Sedangkan Tuhan dah tahu dah. Maka malaikat menjawab, mereka adalah hamba-hambamu yang miskin. Dan Allah Ta'ala berfirman, ambillah dosa-dosa mereka dan berikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kerana dosa-dosa mereka ditukar menjadi kebaikan, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa, tuan-tuan? Artinya, sebab tu pernah kita beberapa kali sebut dulu kan, kadang-kadang manusia ni masuk syurga Allah Ta'ala ni kerana dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Tuhan yang jika dia berlaku, jika dapat kepada kita,
Yang selalu kita sebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Yang kita minta rahmah tu, Allah Subhanahu Wa Taala boleh tukarkan dosa manusia menjadi kebaikan. Tuhan boleh tukarkan dosa manusia menjadi kebaikan. Sebab tu dalam hidup kita di dunia ni, manusia kena harapkan rahmat Tuhan. Sebab tu saya pernah cerita, saya sebut kepada tuan-tuan dulu, saya suka tengok satu kereta jenazah. Selalu kalau di luar tu, biasa tulis apa tuan-tuan di luar tu? Itu normal banyak kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling banyak sekali kita nampak. Ada satu kereta jenazah ni, saya pernah tengok dia tulis Allahumma anzilir rahmah ala hadzal mayyit. Oh. Hebat tuan-tuan. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu pada mayat ini, jenazah ini. Artinya baguslah, di-highlightkan perkara rahmat tu. Manusia akan masuk ke syurga Allah Ta'ala dengan rahmat. Habis Ustaz, macam mana dia boleh masuk syurga pula? Dosa banyak. Yang pertama, rahmat Tuhan. Yang kedua, kita kena ingat banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menyebut bahawa yang masukkan masuk syurga ini kerana adanya keimanan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman yang manusia ada dengan Allah Ta'ala ini akan menyebabkan mereka boleh untuk merasai syurga Allah. Sama ada Tuhan tukarkan dosa itu menjadi kebaikan, ataupun sebahagian Allah Ta'ala mengazabkan mereka dahulu, kemudian dimasukkan ke syurga pada kemudiannya. Semua rahmat daripada Tuhan. Baik, kita baca apa penerangan tadi oleh pengarang kitab. Baik, kata Imam Nawawi, saya baca hadis itu bukan apa sebagai makna secara umum, supaya tuan tahu siapa dia golongan yang pertama, siapa dia golongan yang kedua, dan siapa dia golongan yang ketiga. Baik, kata Imam Nawawi ketika menerangkan maksud hadis ini, yang berkata, maksudnya adalah seperti terdapatlah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Setiap orang memiliki tempat tinggal di syurga dan tempat tinggal di neraka. Ada hadis Abu Hurairah yang Nabi sebut, setiap orang dia ada tempat tinggal di syurga dan ada tempat tinggal dia di neraka. Jadi dia kata, jika orang mukmin, ni kata An-Nawawi, rahimahullah sebut, jika orang mukmin masuk ke syurga, maka tempat tinggalnya di dalam neraka digantikan oleh orang kafir. Sebab dia yang lebih berhak menghuninya kerana kekufuran mereka. Sebab apa masuk ke neraka? Kerana kufur. Sebab tu kita berkali-kali, tuan-tuan, saya selalu sebut tuan-tuan perkara ni, kita diseru, diperingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati melainkan kamu menjadi orang Muslim. Kita jadi orang Islam, orang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila manusia mati dalam keislamannya, maka peluang syurganya adalah tinggi. Hadis lain yang kita baca, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalam akhirnya dengan la ilaha illallah, mudah-mudahan dia masuk ke dalam syurga. Baik, maksud sabda Nabi ni katanya, iaitu sebagai penyelamat kamu daripada neraka, itu kamu sentiasa terdedah untuk masuk neraka. Iaitu menggambarkan tuan kita ni, kalau jika tidak ada rahmat, hidayah, manusia ni semua terdedah kepada api neraka Allah Ta'ala. Dan inilah penyelamat kamu, sebab Allah telah menetapkan jumlah tertentu yang mana apabila mereka telah masuki neraka, maka tentunya ia sudah penuh.
Jadi jika orang kafir masuk neraka disebabkan kekufuran dan dosa-dosa mereka, maka ini bermakna keadaan tersebut merupakan penyelamat bagi kaum muslimin. Itu kata Imam Nawawi, artinya apabila ada orang kafir ni yang telah memenuhi kota neraka itu, maka tempat yang telah dipenuhi itu, maka orang muslim tak masuk lagi dah, dan mereka akan masuk ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai satu bentuk rahmat daripada Allah. Itu maksud sabda baginda, pada hari kiamat sekumpulan kaum muslimin datang dengan bawa dosa. Itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka kaum muslimin ini dan menghapuskannya daripada diri mereka. Sebab yang berkuasa menghapuskan, mengampunkan tak lain tak bukan melainkan Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah menetapkan dosa-dosa yang serupa kata orang Yahudi dan Nasrani kerana kekufuran dan juga dosa-dosa mereka. Dan setelah itu Allah masukkan mereka ke dalam neraka dengan sebab perbuatan mereka sendiri, bukan kerana dosa-dosa kaum muslimin. Dan orang kafir yang masuk neraka ni tuan, Yahudi Nasrani masuk neraka ni bukan kerana dosa-dosa orang muslimin, tak, melainkan kerana dosa-dosa mereka sendiri. Sebab kita kena mengetahui bahawa orang kufar ni, orang kafir ni, selagi mereka tidak beriman dengan Allah, maka amalan mereka tidak akan diterima. Sebab tu syarat untuk amalan mereka diterima, mestilah mereka Islam. Mesti mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baik, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Kita tak akan pikul dosa yang dibuat oleh lebih orang lain. Jadi bukan kerana orang kafir itu dia pikul dosa orang muslimin, tak. Tapi mereka masuk di situ kerana kekufuran mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut bahawa boleh jadi maksudnya adalah Allah menetapkan dosa kepada orang kafir kerana mereka telah menjadi contoh dalam hal perbuatan dosa. Okay, kata pengarang kitab ni, boleh jadi maksudnya Allah Ta'ala tetapkan dosa kepada orang kafir sebab mereka lah yang banyak menjadi contoh dalam berbuat dosa. Sebab orang kafir tak sama macam orang Islam, tuan-tuan. Orang kafir, orang Islam beza. Orang kafir kalau dia berniaga, dia tidak memikirkan yang halal ataupun yang haram. Kita orang Islam kalau kita berniaga, kita fikirkan yang mana halal, yang mana haram. Sebab tu mereka menjadi contoh dalam perbuatan-perbuatan yang dianggap berdosa. Dan Allah maafkan dosa-dosa kaum muslimin dan kemudian diberikan kepada orang-orang kafir disebabkan mereka menjadi contoh dalam berbuat kejahatan. Itu mungkin juga kata pengarang kitab ini. Maka dia kata, jadi sesiapa yang menjadi contoh kepada perbuatan jahat, maka dia juga akan buat dosa setiap orang yang melakukannya. Maka sebab tu jangan kita buat contoh benda jahat. Takut jika jahat yang kita buat itu diperbuatkan oleh orang lain, maka dia juga akan mendapat dosa tersebut bila dia bagi contoh. Dia beza antara orang yang bagi contoh buat dosa dengan orang buat dosa. Orang yang buat dosa, dosa yang dia buat itu tak ditanggung oleh orang lain. Tetapi orang yang membuat contoh dalam satu dosa, sampai dosa yang dia buat tu orang nak ikut apa yang dia buat, maka orang ini akan dapat. Macam hadis yang disebut, man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun misluha. Man sanata sunatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Beza, tuan, siapa yang tunjukkan satu sunnah yang baik, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang ditunjuk contoh tadi itu sampai ke hari kiamat. Itu
Itu berkat kita tunjuk benda baik. Buat benda baik, cakap benda baik, orang ikut. Sampai bila-bila kita akan dapat pahala itu. Tapi man sanna sunatan sayyi'atan, siapa yang buat contoh yang tak baik, falahu wizruha, maka dia mendapat dosa daripada kejahatan contoh yang dia buat itu, wa wizrun man amila biha, dan juga dosa bagi orang-orang yang berbuat kerana dia tunjuk contoh tu, dia orang buat, maka kita juga dia dapat dosanya. Okey. Jadi ini 3 keadaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang manusia yang terbahagi kepada 3 kumpulan, yang mereka ini, 3 kumpulan itu adalah kumpulan yang masuk syurga. Apa dia tuan-tuan? Ulang balik yang pertama tadi, mereka yang masuk syurga secara tanpa dihisab. Siapa Nabi sebut? Antaranya orang yang la tatayyarun, mereka tidak melakukan tatayyar, tak meyakini benda-benda yang sial-sial ni. Wala yastarqun, mereka tidak meminta diruqyah dengan ruqyah yang batil, jampi-jampi yang salah, jampi-jampi ada unsur syirik. Bahkan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Golongan yang kedua siapa? Golongan yang kedua iaitu golongan yang masuk syurga setelah dihisab. Mereka pun orang berjaya juga, tapi mereka melalui penghisapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu antara doa yang kita panjatkan, ya Allah, mudahlah bagiku pada hari hisab. Hisaban yasira. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang ketika mendapat hisab, hisaban yasira, penghisapan yang cukup mudah. Sebab nak hisab pun cukup rumit. Sebab Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha mengetahui dalam segala segi apa yang kita buat. Tak macam di dunia. Di dunia ni bukan kita boleh tipu sana, tipu sini, ngelat sana, ngelat sini. Tapi di akhirat tak ada tempat lagi dah untuk kita mengelak daripada apa yang dihisab oleh Allah. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu golongan yang mereka ini datang kepada Allah akan membawa dosa besar, membawa dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dia mengampunkan mereka. Sebab tu kita disuruh supaya kita jadi orang yang sentiasa berharap diampun. Sentiasa berharap diampun. Bila Allah dah ampunkan kita, dosa kita pun ditukar menjadi kebaikan. Itu paling hebat sekali tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, lama dah perkara ni. Bila datang Ramadan besok, kita akan jumpa dengan hadis-hadis yang cerita ampun dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penghisapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya lalu. Datang pula pertengahan, man qama Ramadan, siapa pula mendirikan solat tarawih qiyam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosanya lalu. Di penghujung Ramadan lagi sekali, man taharrau lailatul qadri, barang siapa yang mencari malam-malam Lailatul Qadar, dia berusaha cari juga, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Sambil kita sembang dengan orang, cerita dengan makcik, cerita dengan makji kuliah ke tazkirah ke, kata tak ada lain, Ustaz, semua ampun dosa je katanya. Saya kata ampun dosa dah nikmat, sebesar-besar nikmat. Ampun dosa ni maksudnya jangan kita nak satu kebaikan tu kita nak nampak, oh, dapat sesuatu, dapat something, dapat benda itu, dapat benda ini. Bila Tuhan menjanjikan ampun ni tuan-tuan, artinya itulah nikmat terbesar. Sebab hakikatnya manusia bila Tuhan ampunkan dosa dia, artinya dia tidak ada lagi dosa dengan Allah. Maka bila tidak ada dosa dengan Allah Ta'ala, maka dia berhak untuk mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu sebab kita katakan pengampunan ni adalah benda yang sangat hebat tuan-tuan.
Baik, insyaAllah tentang kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kita akan lihat tentang bagaimana tempohnya hisab orang mukmin dan kafir. Tadi kita sebut tentang hisaban yasira tadi tu, penghisapan yang mudah. Orang kafir kena hisab, orang mukmin pun kena hisab. Okay. So bagaimana tempohnya, keadaannya, waktunya, jangka masanya, insya-Allah kita bahaskan perkara ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati saya dan merahmati tuan-tuan sekalian. Kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan surah Al-Asr dan juga tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jal zamana hadza zaman marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Qayyum Rabbal Alamin. Ya Allah, semua redai tak kami lakukan pada malam ini, Ya Allah. Yang kurang ilmu yang kami laksanakan pada malam ini, Ya Allah, jadikan ia bagi silah pada kami. Lalu manjakan usaha kami dalam mentaati kehendak dan perintah-Mu, Ya Allah. Jadi jangan bagi silah pada kami, lalu mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, Ya Allah. Dan jadi bagi silah pada kami, lalu menyelamatkan kami dan bebaskan kami dari segala mara bahaya, bala bencana, wabak, penyakit, COVID-19 dan sebagainya, Ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Hayyu Qayyum Rabbal Alamin. Segala pahala kami hadir pada malam ini, Ya Allah. Sepalah pahala kami ini kepada arwah isteri kami, atau suami kami, atau ibu bapa kami, atau ibu bapa mertua kami, atau datuk nenek kami, atau roh keturunan kami. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang dilakukan oleh kami, Ya Allah. Tanpa mengurang pun sedikit pun daripada pahala-pahala kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.